Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Okay, I have about 30 orang kat sini. Okay, untuk awak punya questionnaire ni, semua group dah okay ke? Ada tak group yang masih belum settle dengan questionnaire? Untuk grup 4 doktor, kami dah petang semalam doktor ada komen. Lepas tu kami dah resubmit balik malam semalam. So pagi ni just nak tinggal tunggu doktor komen untuk yang seterusnya lah. Okay, saya rasa minor je sebab doktor komen pasal tajuk tu. And then lepas itu pasal ada demi alignment sikit kot sebab bila kita download Google Form tu pergi kepada Microsoft Word tu memang alignment tu memang akan lari-lari tak apalah, itu tak kisah, tak penting. Yang pentingnya yang saya nak komen lepas tu nanti Google Form final tu okey lah kan. Yang lari tu tak apa, sekejap saya tengok ya. Dia punya numbering tu doktor komen sebab dia jadi double. Oh, numbering. Numbering tu dia jadi double sebab bila kita save dalam Word, nombor tu dia jadi double. Nombor yang Google Form pun dia tarik, nombor yang dalam Word tu pun dia ada juga. Oh, no wonder lah. Saya heran kenapa ada dua-dua number ni. Tak tahu, kami adjust manually, kena delete manually benda tu. Sekejap ya. Saya buka awak punya Grup 4. The latest one ni ke? 26 bulan 6 ni? Ya betul. Yang ni latest Okey, nampak tak ni? Nampak ni tak? Nampak. Okay, you got the determinants of employees. Sekejap. Awak punya DV apa? DV saya employee turnover. So the determinants level, the determinants of employees turnover macam ni. Ni kan awak betulkan sebab saya takkan bagi yang ni. The determinants of employee turnover among the employees at rubber industry smallholder environment. Okay. So nanti yang ini pun okay, thanks. Is currently conducting a research on entitled, tulis kat sini Oh, intention ni on research entitled the determinants of ni, ikut yang ni Okay. Yang ni saya suruh tengok yang mana je? Ni yang doktor komen yang pasal nombor tu, yang duplicate number tu. Yang doktor cakap, komen doktor yang kata ni nombor 5 ke nombor 1? Oh, yang lain okey dah? Yang lain okey dah lah. Kami dah betulkan. So betulkan nama dengan yang ini tadi lah, saya suruh betulkan sikit kan? Yep. Dengan yang ini tadi, entitled apa tadi? So entitled dia tu ikut balik determinants of employee turnover among the employees lah. Macam ni, macam saya tulis ni. Okay. Okay, so then bagi saya Google Form, hantar dekat WhatsApp dululah. Okay, awak hantar kat WhatsApp, hantar link dia lah. Hantar link dia, bagi saya WhatsApp tengok, saya isi dulu, kalau okey baru you hantar kat orang lain. Alright, okay. Okay doktor, thank you. Ada grup lain tak? Grup lain semua dah settle dah? Grup 1, 2, 3 dah settle dah? Grup 3 dah. Grup 1 dah? Grup 1 dah. Ha? Grup 1 sudah. 2?
Dah settle dah Doktor. 3. Dah Doktor. You all dah hantar ke dekat ni? Sudah. Dah hantar, dah dapat dah? Dapat sikit je tu. Okay, untuk group 1 dapat berapa dah? Sekejap ya. Group 2 dapat berapa dah? Grup tu pagi tadi tengok baru 9 orang. Okay, group 3? Grup 1 48. 48. Group 3? Dalam 130 macam tu. Okay, group 3 130 cukup dah, tak payah lagi dah. Okay dah tu. Walaupun kalau KJ Morgan kata berapa? Apa? Kalau ikutkan awak punya based on the KJ Morgan table berapa? 300. Tak apa, 130 dah cukup dah tu. Okay. Tak payah hantar lagi dah, cukup lah. Okay, thank you. Nanti tak cukup masa. Okay, and the rest tu make sure you get 100 over 100 lebih. 101 pun dah cukup, janji 100 lebih. Alright, okay. So today we are going to start with SPSS. Okay, apa dia SPSS? I hope you have the SPSS book with you. Okay, apa guna buku SPSS dan apa guna software ni? SPSS is a software for apa dia? Lembu tu. It's a system for you to analyze your data. Software for statistical packages. Tu maksud dia ya. SPS ni. SPSS. Okay. Okay, so buku ni memang penting. Semua orang kena ada lah. Okay, kalau you tak gunakan sekarang, memang kena gunakan sekarang ni. Sebab kalau tidak nanti you tak tahu macam mana nak analyze data awak. And furthermore with this pandemic 19, I can see that another 2 years akan datang, kita akan still jadi macam ni. Menengokkan kita punya masih lagi tidak menurun. Kita punya ni kan 5,000, 6,000 tak ada yang turun pun. So I think lagi 1 or 2 years I don't think we are going to back to normal. Lagi saya nampak lah macam tu ya. So katalah you all boleh belajar lagi lah maksudnya during this pandemic. Okay, gunakan online ni sahaja. Okay, siapa yang tak ada buku ni kena beli sekarang ni. Yang buku version ini version edition 1. So sekarang edition 1 dah tak ada, edition 2 dekat Lazada. Tapi dekat saya masih ada lagi edition 1. Harga dia macam hari tu, untuk edition nombor 2 tu harga dia lebih sikit lah sebab dalam tu ada moderator dengan mediator sekali ya. Okay, so kita akan buka buku ni. Once you, have you installed the SPSS in your laptop? Yang saya bagi tu, siapa berjaya install? Tak seorang pun start lagi? Belum berjaya, Doktor. Berjaya tapi tak tahu macam nak guna. Okay, baguslah kalau dah ada tu. Okay, kalau you are using your handphone and ada dekat laptop awak ataupun laptop sekarang ni, boleh je ikut apa yang kita akan buat sekarang ni. Okay, baguslah siapa yang dah install tu ya. It's good for you to install. But this one yang I bagi tu hanyalah crack system sahaja. Okay, dia tak akan last long lah. Tapi ada juga yang berjaya make it last long. Sebab dia crack tu free kan. Kalau nak beli dekat luar ada 120 tapi boleh guna 3 users SPSS ni. Dan dia ada license ya. Nanti kalau dia punya tu license dia dah terminate lah, tak tahu berapa tahun, setahun saya rasa macam tu. Tapi bayar dia mahal sikit lah. Tapi boleh share dengan kawan 120 bagi 3, bolehlah seorang RM40 to get the original one. So yang ini hanya crack system sahaja yang saya dapat lah. Okay, let's take a book. Let's take this book, Introduction to SPSS. So once you have installed your SPSS, saya dah share ke belum ni? Once you install your SPSS, you will get the icon of SPSS on your laptop ya. So you akan dapat ni. Dapat tak ni? Yang saya bagi tu version 25 kan? Saya punya ni version 23. Yang saya bagi tu siapa dah install tu version 25 kan? Betul. Okay. Saya ada 23 dan ada 25. Kalau 23 dia nak masuk 25 susah sikit. Kalau 25 ni, kalau you dah buat 25 dan you nak masuk 23 tu okey lagi. Tapi kalau you guna 23 and then you nak guna yang 25,
dia tak boleh lah ya, sebab yang ni lagi ni canggih sikit, bukanlah canggih, dia adalah feature-features yang dimasuk kat dalam ni. Okay, take a look at this book. So dia kata Introduction to SPSS, getting started. Okay, you have to install the SPSS. Once you install, you get this icon. So macam mana nak buka? We just click over here. Siapa yang ada guna kat laptop tu boleh lah, sambil-sambil tu boleh ya, kena klik sini and then you will get this. Okay, dapat tak ni? Kalau siapa yang buka lah. Dapat ni, kita just klik kat sini, buang dia. Okay, now once you have this, you can just play around and surf, tengoklah apa yang ada dalam ni. Jangan takut, tekan je mana-mana you nak, kat sini, ke mana-mana. Dia takkan meletup ya. Jangan takut ada student ni, nak tekan takut terjadi apa-apa, tak akan jadi apa-apa. Okay, dia tak akan meletup, you just play around with this. So this is a drop down menu, ini menu yang kita nak belajar ni. Basically sama juga macam words, cuma yang berlainan dalam words ni tak ada data, tak ada transform, analyze, all this tak adalah ya. Cuma file dengan edit ni biasa. File ni kita nak save pun macam biasa, dia ada save as, biasalah. Okay, and then kita akan banyak gunakan transform button dengan analyze button ni dalam kelas ni ya. Okay, so apa lagi dia suruh awak buat dekat situ? Awak boleh belajar sendiri on the functions, on the menus, page 2, page 3 and then page 4 dia kata save file and ending SPSS. Save, kita boleh pergi dekat save as and then exit dekat sini. And if you look at this, kita panggil ni ya, data editor ni. Dia ada dua dekat sini, nampak tak? Satu data view. Data view yang inilah yang ada VAR variance ni. Dan dia ada 1, 2, 3, 4. Ni data view. Ini untuk kita letak dia punya data entry nanti. And then nampak kita klik kat sini variable view. So variable view ni ialah untuk kod-kod yang akan kita masukkan nanti supaya SPSS ni dapat baca. Ya, so ada dua dalam features kat sini, kena tahu. Kalau saya kata okay, go to your data view, go to data view. Pergi dekat variable view, pergi dekat variable view. Okay, dapat ya? Now, untuk SPSS ni saya pun pergi kelas SPSS ni banyak kali ya, lebih daripada berapa kali? Lebih daripada 20 kali kot saya pergi ni just untuk mahirkan diri saya dengan SPSS. Saya selalu pergi masuk kelas ni, saya bayar untuk kelas daripada Prof Ramaya. Kalau you kenal Prof Ramaya tu dia charge selalu dalam 300-400 satu session. Okay, so memang saya masuk kelas ni untuk belajar SPSS ni. So memang ajar SPSS ni kena ada tahap kesabaran paling tinggi lah. Kalau saya laju, stop me. Ya, kalau saya laju dan awak tak faham, stop me and ask me. Jangan diam saja. But you really need to know how to use the SPSS, okay? Dan bagi saya cue whether you faham ataupun tidak. Kalau saya okay tak, just write okay ataupun okay, boleh apa kan semua kan. Bagi saya jawapan supaya saya boleh move on to the next topic ya. Okay, so untuk kita nak buat ni, kita tengok data view, variable view, ini ialah menu yang kita akan gunakan. Ini kita panggil data window dia, data editor dia ya. So sekarang ni untuk buat benda ni, awak dah ada questionnaire awak sendiri kan? Okay, bawa keluar tiap-tiap group tu, bawa keluar awak punya questionnaire tu, letak dekat tepi awak tu pun, ataupun awak ada laptop, you boleh buka questionnaire awak tu dan kita tengok. Untuk mengisi SPSS ni kita kena ada questionnaire yang telah siap diisi oleh respondents ya. So apa yang kita perlu buat sekarang ni ialah kita pergi dekat data yang ini, variable view kita panggil sini. First sekali dalam SPSS ni kita mula-mula kita nak buat ialah to prepare the data file. Prepare data file tu maksudnya kita kena bagi kod dalam data file ni supaya dia ada satu file yang SPSS boleh baca untuk analyze data awak ya. So dalam preparing of data file, kita nak convert raw data awak tu. Raw tu ialah questionnaire awak lah, itu raw data. Questionnaire yang awak ada tu ialah raw data. Kita nak convert, masukkan dia jadi satu file, kita panggil usable data. Data yang boleh digunakan, okay?
So now we want to convert your raw data to usable data. So kalau dalam buku tu page 6 tu, page 6 kita boleh tengok saya gunakan questionnaire yang saya ada dekat belakang tu. Okay, dekat belakang buku ni ada questionnaire, contoh questionnaire saya tu, dan ini adalah variable IV yang saya gunakan untuk research study ni. Saya gunakan management communication style, ada 4 IV, dan interpersonal conflict ada DV dia lah. Dalam DV ni termasuk task dengan relationship conflict. So saya ada 4 IV dan 1 DV. DV tu saya combinekan dia dua tu ya. So in preparing your data file, dia ada 5 step. First step is to define your variable dulu. Second step, entering data. Step 3, screening your data. Step 4, kita nak compute data dulu. Step 5, baru kita nak assess normality of your data. And then baru kita boleh analyze. Nah, dengar ni baik-baik. In order for you to do analysis, further analysis, ya. Sebelum kita buat apa-apa, in order for you to go for further analysis, your data must be normal. Nampak dekat step 5 tu, paling last sekali assessing normality of data. Data kena normal, baru kita boleh analyse yang lain. Selagi data tak normal, kita tak boleh nak analyse guna SPSS. Faham ya? Faham? Doktor, apa maksud normalize data tu? Nanti saya akan bagi tahulah normality of data. Okay. Okay, data kena normal, baru kita boleh go for further analysis. Baru kita boleh cari which factors yang most contribute or influence your DV. Baru kita boleh cari relationship dia. Selagi data tak normal, selagi tu kita tak dapat buat. Ya, so sebelum kita nak tahu data kita normal ke tidak, kita kena guna step 1 dulu. Define variable in SPSS. Tu step 1. Awak ada buku tak? Tengok buku kalau ada buku defining variable SPSS, step 1. So how to define your SPSS? Tengok dekat step 1, page 7. Defining variable involve multiple processes and requires a careful planning. So this process involve converting the raw data to a usable data. So you kena bagi nama dekat sini supaya software ni boleh baca apa yang awak nak suruh dia buat. Kita kena bagi dia code. Tiap-tiap IV dan DV kita kena ada code. So untuk bagi nama code tu pun dia ada comply with certain rules. Nak bagi nama tu dia tulis kat situ must begin with a letter and the remaining characters can be a letter, any digit, full stop. Okay, tapi cannot end with a full stop kalau kita bagi dia nama. Blanks and special characters like e.g., exclamation, question marks, asterisk cannot be used. And it has to be unique, tak boleh ada duplication. And the length of the name cannot exceed 64 bytes. Tak boleh panjang, sebab apa nanti keluar dalam table, nama dia panjang-panjang sangat. And reserve keywords like all, and, by, EQ, GE and so forth tak boleh digunakan sebab memang dah ada dalam sistem tu. So kita tak boleh guna, nanti dia confuse yang mana satu dia nak baca. So let's start how to define, steps to define your variable. Before entering your data, you need to give your variable names and coding instructions for the SPSS to read. Okay, so tengok kat sini ada dua ya, satu data view, satu variable view. So untuk bagi code, kita pergi dekat variable view. Yeah, so dekat sini name, ada any one of you buka SPSS ikut saya ataupun tidak? Ikut doktor. Ikut, okay. So ada kat semua orang dari kat sini ya. Okay, so first name bawah ni kita nak bagi dia nama. Nombor 1 ni kita letak ID. And then enter. Now ID ni bila kita enter dia automatically buat jadi macam ni. ID ni ialah untuk number of participants. Okay. Now take a look at your questionnaire. Dalam questionnaire awak tu first you ada apa? Bagi saya group apa nak cuba kat sini. Nak bagi contoh, group 1, 2, 3, 4, siapa nak? Bagilah, siapa? Group 3 Okay, group 3 first you punya demographic ada apa?
Tengok awak punya questionnaire group 3. Demografi awak nombor 1 first apa dia? Gender. Okay, so kita tak gender sini. Second? Lepas gender ada apa? Age of group. Okay, third? Job position. Position? Job position. Okay, so kalau job position dia panjang sangat. So saya buat POSIT sebab dia tak boleh panjang ya. Okay, force ada apa? Race. Ada apa? Race. Sekejap saya nak, yang ni saya nak save dulu untuk group B tadi saya buat dengan ni. Save as. NBH8B. Okay, sekejap saya tutup yang ni dulu. Okay, position. Selepas position ada apa tadi? Race. Race. Okay, ada lagi? Tak ada dah? Nationality. Okay, tak apalah kita buat. Nanti you masukkan lah, saya buat bagi 4 je lah ya. Senang ya. Ni tak ada gender marital status tak ada ya. So, saya tambah marital status. Saya buat marital saja. Okay. This is your demographic. So if you have 4 demographic, 4 lah. Kalau ada 5, 5 lah. Kalau ada 6, 6 lah. So saya tak payah banyak-banyak. 4 atau 5 dah cukup dah. Okay. And then this one. What is your first IV? Group 3? Ya Allah. Group 3, IV awak apa? Effective commitment, doktor. Effective commitment. Okay, so saya buat AC. Ya, effective commitment soalan nombor 1. Okay, dia ada berapa soalan effective commitment? Ada 6 doktor. Okay, 6. Jawab cepat, lamanya nak je 6. Okay, so saya buat effective commitment soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okay, next you ada apa variable? Lambatnya nak jawab. Normative Betul, normative commitment. Normative commitment ada berapa soalan? Sama juga 6. 6. Saya sambung ya, normative commitment. Ni kalau tak tahu pula AFF. Ni effective. Normative Normative commitment. Ada 6 soalan kan? Okay, saya sambung dengan 7. Norm C8, norm C9, norm C10, norm C11, norm C12. 6 Then you ada next ada apa? Continuance commitment. Continuance commitment. Berapa soalan? 6 juga doktor. Memang macam tu ke? Memang soalan dia semua 6 ke? Hello group ni? Betul doktor, semua 6 kecuali job performance je. Okay, memang dalam dia punya original 6 Betul, betul. Can you see this one? Macam mana saya sini, kita ikut berapa soalan yang dia ada. Okay, kita sambung. 1, 2, 3, 4, 5, lagi 1. Continuous. 18. And then DV? Job performance. Job performance. JP, berapa soalan?
Berapa soalan? Siapa yang jawab ni? Tak ada orang jawab. Ada 18 doktor? Job performa ada 18. Betul. Okay. JP 21 saya buat sampai JP 22 je lah ya. Nanti awak isi sendirilah. Sebab panjang sangat nanti sekarang tak cukup masa. Okay, katalah ini semua ialah soalan-soalan items yang ada dalam awak punya questionnaire. So first kita kena isi demographic, second kita punya IV, third IV, yang ini IV nombor 3. Kalau ada 4 IV, 4 lah ya. And then last kali kita punya DV. Okay, so sampai sini faham? Faham doktor. Faham doktor. Okay, so ini variable view kita dah isi, type, width dengan decimal. Kita biarkan dia at default, label pun biar tak kosong, tak payah perlu letak apa-apa. Next kita pergi dekat values ni, nampak values, we go to gender. Okay, kita klik dekat values, you akan dapat kotak ni. Ya, sekejap. Dapat kotak ni dan you klik dekat warna biru. Okay. So dekat warna biru ni untuk gender, kita punya jawapan ialah male and female, betul kan? Okay, so kalau male dengan female, kita bagi value 1 untuk male. Dan kita add. Value 2 untuk female. Dan kita add. Nampak ya? Katalah awak nak tambah, tak nak ni remove, you can remove. Kalau you nak buat tambah lagi 2, kalau you tersilap, you boleh tambah balik. So you have this button that you can change and you can remove. Here, kalau you nak remove boleh, you nak add boleh ke apa ke, boleh je. So don't afraid to play with this around. So you have gender, male and female, 1 untuk male, 2 untuk female, klik OK. What about age? Let's say age you ada 1, saya bagi daripada 18 hingga 30. Okay, add and then 2, saya ada 31. Ini saya tengok saya punya questionnaire hingga 40. Okay. And then saya ada bagi value 3 untuk 41 hingga 50. Add and then value 4 saya bagi 51 years old and above. Saya tengok saya punya questionnaire ni lah. Okay, then saya klik OK. Okay, and then position tadi. Position awak, ada position apa tadi group ni? Managerial and non-managerial. Okay, 1 managerial. Add 2 non-managerial. Okay, add okay. Race. Okay, 1 kita bagi Malay. 2 kita bagi Indian. 3 kita bagi Chinese. 4 ada tak? Ada. Ada. Okay. Okay, marital 1 kita bagi single. 2 married. Ada lagi tak selain 1, 2? Ada 3 ke? Sebab yang tu kita orang tak ada doktor yang marital status. Okay, kalau tak ada kita buat macam ni lah. Kalau you ada others, kalau ada divorcee, you boleh buat 3 lah divorcee. Kalau ada lah. Kalau tak ada tak payah tulis ya. Okay. Okay, now you punya soalan nombor 1, effective commitment, you guna Likert scale kan? Okay, Likert scale awal ada berapa dia punya scale? 1 hingga 4 ke? 1 hingga 5 ke? 1 hingga 6 ke? 1 hingga 4. 1 hingga 4. So kita buat 1, kita bagi strongly disagree. 2, disagree.
3. Ini kita buat sekarang ni, kita dalam step 1 defining variable ya. Kita prepare data file kita ni. 3 agree. Okay, 4 ialah strongly agree. Siap ni. Okay. So yang lain ni pun semua memang macam ni kan, dia punya Likert scale kan? Sama. Sama ya. So kena type lah semua banyak ni. Habiskan. Okay, so what you can do is to just copy. Okay, and then you go here, and then you highlight kan kotak ni, and then you just paste. Biarkan ni. Boleh tak? Ada siapa-siapa yang dah buat ni dekat laptop? Boleh, Doktor. Question so far? Ada soalan? Doktor, kalau setiap IV tu mungkin IV 1 ada 5 soalan, IV 2 mungkin ada 7 soalan. Dia punya value sama doktor kan? Sama je. You punya scale strongly agree tu sama kan? Dia punya soalan je yang berlainan kan? Satu dengan 4 lah, sama. Cuma doktor, yang untuk ID ni dia punya nama tu just kita punya remark saja kan? Nama tu yang awak ingat lah. Janganlah awak letak nama ni lepas tu awak tak tahu apa benda ni. Just kita punya coding lah. Tapi jangan panjang-panjang lah. Kan kata kat situ tak boleh lebih daripada 64 bytes tu. 64 byte. Okay, thank you. Sebab kalau you letak panjang nanti, dia masuk dalam table tak cantik. Oh. Nanti dia akan pergi ke bawah. Jadi table awak besar sangat. Okay, betul, faham. Okay. So, ada lagi soalan? Selepas tu kita akan pergi dekat measure ni. ID jangan guna, kita pergi dekat gender. Kalau gender soalan dia berbentuk nominal. So, kita semua demografik ialah bentuk nominal. Dan yang ni semua kita punya IVDV ni adalah bentuk Likert scale. So kita bagi scale. So semua ni kita akan jadikan dia scale lah. So make sure semua dah ada nominal and then scale. Semua dah dapat dah? Okay, and then bila you dah buat isi ni, itu maksudnya defining variable, you dah bagi dia nama. Untuk SPSS ni baca, kita go to data view, kita pergi data view kita, tengok ada tak apa-apa perubahan. Ada tak perubahan apa-apa dekat punya laptop? Dia yang kat atas tu, dia punya column tu. Variance tu dia bagi nama dah. So laptop ni SPSS tu akan baca yang ni. Ya, apa-apa pun awak akan bagi queue dia, yang ni semua nanti dia akan baca. So this is data view, yang ini variable view. So this is what we call as defining your variable. Now next what you should do after you have defined your variable, dah masukkan semua ni. Pasal soalan kalau banyak, kena banyak lah kat sini ya. Soalan ni ada 20, sebenarnya lebih kan, you ada JP banyak ni. Job performance ada banyak. Okay, so kita pergi dekat data view. The next step, step number 2 in preparing your data, you want to enter your data. Okay, so macam mana kita nak enter data?